Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 25 September. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Pelancongan bio bakal menjadi pilihan utama pelancong pasca pandemik COVID-19 memandangkan cita rasa pelancong kini lebih tertumpu kepada kawasan yang kurang sesak, tahap kebersihan yang optimum dan semula jadi. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pelancongan bio ini merupakan aktiviti pelancongan yang berteraskan kepada keunikan flora dan fauna, kebudayaan dan keunikan kehidupan. Jelas Datuk Seri Nancy, kawasan yang memiliki keunikan flora dan fauna selain persekitaran semula jadi yang cantik serta mampan akan menjadi pilihan masa ini. Untuk itu katanya, pemandu pelancong dan individu berkaitan dengan juga industri pelancongan perlu memperkasa pengetahuan tentang alam semula jadi dan warisan biodiversiti. Tambahnya lagi, penawaran program sijil dan diploma profesional dalam pelancongan biodiversiti oleh UNIMAS dilihat bersesuaian dan signifikan. Datuk Seri Nancy memberitahu demikian pada program lawatan kerja ke Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kota Semarhan. Dalam pada itu, beliau memberitahu lebih RM48,000 diperuntukkan bagi membiayai pelaksanaan cadangan 18 projek pembangunan pelancongan dan kebudayaan di Sarawak. Antara projek tersebut adalah pembangunan kemudahan ekopelancongan di Taman Negara Santubong dan Taman Negara Kuching Wetland. Kerajaan juga komited membantu membangunkan infra pelancongan khusus bagi pengusaha inap desa seperti Bak Kelalan, Santubong, Sarike, Padawan, Kuala Sibuti dan Kampung Mendalam. Tambah beliau, Sarawak mempunyai 9 kluster ekopelancongan daripada 60 kluster yang disenaraikan di bawah Pelan Eko Pelancongan Kebangsaan 2016-2025. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membuat beberapa keputusan berkaitan kemasukan ke Sarawak yang berikut kuasa hari ini. Keputusan ini dibuat sebagai langkah berjaga-jaga berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah. Bagi rakyat Sarawak, pemegang PAS Pemas Tautin Tetap Sarawak dan pemegang PAS Visa Sarawak, kebenaran masuk ke negeri ini sama ada melalui Sabah dan Labuan, permohonan perlu dibuat secara dalam talian di aplikasi Enter Sarawak. Golongan ini akan dikuarantin di rumah selama 14 hari dan dipasang gelang tangan atau wristband serta menjalani ujian swab pada hari kedua dan hari ke-10. Kesemua kos akan ditanggung kerajaan negeri. Manakala bagi warga negara dari Semenanjung, Labuan dan bukan warga negara yang ingin memasuki Sarawak melalui Sabah atau Labuan perlu memohon dengan kaedah sama. Mereka juga diminta melampirkan keputusan ujian COVID-19 yang sah dalam tempoh 3 hari beserta tiket penerbangan perjalanan pulang sebelum memperoleh kelulusan untuk masuk ke negeri ini. Ini kerana mereka hanya akan diberi pas masuk 5 hari terhad semasa berada di Sarawak. Sementara itu, bagi warga negara dan bukan warga negara yang kerap ulang-alik ke Sarawak dari Sabah atau Labuan, mereka perlu memohon pas khas daripada JPBN di pejabat residen dan menjalani ujian swab. Syarat ini juga termasuk kepada perkhidmatan penting. Turut diputuskan, warga negara dan bukan warga negara yang memasuki Sarawak perlu mengisytiharkan sekiranya telah berada di Sabah atau Labuan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Tindakan di bawah State Protection of Public Health Ordinance 1999 akan dikenakan sekiranya terdapat individu yang membuat pengisytiharan palsu. Dalam perkembangan sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan bahawa jumlah positif COVID-19 di negeri ini kekal sebanyak 703 kes. Dalam kenyataan media yang sama, kluster Alam Bintulu dilaporkan masih aktif dengan 8 kes dan semua kes telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Dimaklumkan juga bahawa tiada kes baharu pulih dan dibenarkan discharge semalam. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge adalah seramai 681 orang atau 96.87%. Sementara itu, 9 pesakit dalam siasatan yang baharu turut direkodkan semalam.
Manakala seramai 3 orang masih menerima rawatan iaitu masing-masing satu kes diwat pengasingan di Hospital Sungai Buloh, Selangor, Hospital Sarawak dan Hospital Bintulu. Kenyataan turut mendedahkan terdapat satu kes yang dilaporkan di Sandakan Sabah sedang menerima rawatan di Hospital Bintulu. Tiada kes kematian baru dilaporkan semalam menjadikan jumlah kematian kekal seramai 19 orang. 2 notis kompaun telah dikeluarkan oleh Polis Raja Malaysia semalam dengan masing-masing satu kompaun di Miri dan Kota Semarahan kerana gagal mematuhi garis panduan. Kementerian Kerajaan Tempatan juga telah mengeluarkan 121 amaran lisan, bertulis dan sitaan di kawasan seliaan masing-masing. Dalam pada itu, sebanyak 1,099 buah kenderaan telah diperiksa semalam di 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah. Setiap masyarakat harus diketengahkan dengan maklumat yang lengkap bagi memastikan inisiatif kerajaan memperoleh respon yang positif. Ke arah itu, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR telah mengadakan taklimat berkaitan pengurusan dana yang diperuntukkan Sarawak bagi rumah-rumah ibadat di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngah berkata, taklimat ini harus dilaksana sebagai usaha memastikan setiap penduduk memahami objektif kerajaan negeri. Katanya, tindakan ini dibuat dalam usaha memberi pemahaman tentang pengurusan dana itu dibuat untuk kebaikan dan keselesaan semua pihak. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan cek sumbangan kerajaan negeri untuk rumah ibadah agama-agama lain bagi tahun 2020 fasa 1 di Miri. Sebanyak 8 gereja dan sebuah tua pekong di daerah Telang Usan telah menerima cek sumbangan daripada kerajaan negeri. UNIFOR ditubuhkan pada tahun 2017 sebagai sebuah agensi kerajaan negeri yang bertanggungjawab mengawal sila dasar dalam mempromosikan keharmonian antara agama selain menilai, mencadang dan merumus dasar undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal ehwal agama bukan Islam di Sarawak. Sejajar dengan transformasi pendidikan yang semakin mencabar, golongan pendidik perlu mempertingkat pengetahuan terutama dalam teknik mengajar menggunakan teknologi dan kaedah baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata persediaan ini berikutan dengan perbezaan teknologi dan persekitaran yang melibatkan generasi berbeza. Datuk Seri Huang Tiong Si berkata setiap guru hendaklah mengambil kira pemahaman kaedah generasi Z kini yang kebanyakan mereka terdedah dengan pelbagai maklumat menerusi media sosial. Katanya ia ditambah dengan situasi pandemik COVID-19 yang membuka lembaran baharu sistem pendidikan negara apabila kebanyakan guru kini mula mengajar melalui medium dalam talian. Datuk Seri Huang Tiong Si berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Serike yang diadakan di Dewan Suara Serike. Seramai 156 orang guru dan kaki tangan sekolah telah menerima sijil APC masing-masing. Seramai 34 orang pelajar di Kenawit menerima insentif one-off atau sekali beri 2020 bagi bantuan untuk melanjutkan pelajaran. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Macan, Alan C. dan Gramong, semua penerima bakal melanjutkan pelajaran ke peringkat institusi pengajian tinggi awam dan swasta tahun 2020. Alan C. dan Gramong berkata sumbangan itu merupakan dana khas Adun Macan bersama Kebajikan Macan bagi meringankan beban pelajar yang layak melanjutkan pelajaran mereka. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM. Majlis itu diadakan di pejabat beliau di Kanawit yang turut dihadiri ibu bapa pelajar. Peminat produk inovasi berasaskan songket dan keringkam Sarawak berpeluang mendapatkan tawaran istimewa pada jualan istimewa yang diadakan di Galeri Songket dan Keringkam Jalan Masjid Kuching. Jualan istimewa berkenaan akan diadakan selama 2 hari bermula hari ini. Majlis permulaan jualan istimewa itu disempurnakan oleh isteri Ketua Menteri yang juga penaung projek inovasi Songket dan Keringkam Sarawak, Dato' Amar Jumaani Tuntuanku Haji Bujang semalam. Menerusi jualan istimewa itu, peminat produk inovasi berasaskan Songket dan Keringkam Sarawak berpeluang menikmati potongan harga sehingga 60%, manakala Songket dan Keringkam asli kekal dijual pada harga sebenar. Dato' Amar Jumaani kemudiannya turut melancarkan jualan kuih-muih tradisi di bawah jenama iaitu Kaleng Kuih di sebuah premis makanan di Jalan Masjid. Antara kuih-muih yang dijual termasuk celorot, takir dan penyaram.
Hampir 2,000 kekosongan jawatan akan ditawarkan oleh 14 majikan pada program Mini Karnival Kerjaya Peringkat Bahagian Seri Aman. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sarawak, Awang Radwan Awang Omar, dalam kenyataannya berkata, program sehari tersebut akan diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Semanggang esok bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Awang Radwan memberitahu program itu bertujuan membantu rakyat tempatan, khususnya penduduk sekitar bahagian Seri Aman untuk mendapat pekerjaan dengan kelayakan dan diminati. Ia juga membawa 2 konsep temuduga, iaitu temuduga secara bersemuka yang merupakan kebiasaan bagi setiap kali program diadakan dan juga konsep temuduga secara maya mengguna pakai aplikasi Zoom. Kaedah ini bertujuan mengurangkan kesesakan di tapak program namun masih memberi peluang kepada pencari kerja untuk temuduga. Maklumat jawatan kosong boleh didapati di laman Facebook rasmi Pejabat Tenaga Kerja Seri Aman dan laman Facebook rasmi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak atau laman sesawang rasmi jabatan. Pencari kerja dikenaki berpakaian kemas dan membawa resume yang telah dikemas kini serta salinan dokumen yang berkaitan semasa menghadiri temuduga. Pelbagai aktiviti akan diadakan semasa program tersebut termasuk pendaftaran pencari kerja secara dalam talian dalam portal My Future Jobs dan kaunter khidmat nasihat perburuhan. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak hari ini. Sentiasa waspada, amalkan penjarakan fizikal dan pakai pelitup separuh muka semasa berada di tempat awam. Elak bersentuhan, hanya letak tangan di dada iaitu tanda hormat sebagai ganti bersalaman. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.